Fizik tingkatan 5 bab 4 keelektromagnetan 4.1 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Besar apa? Oh, 41. Okey. Okey. Kali ini adalah bab magnet. Bab magnet. Kita nak belajar apa yang magnet ni boleh buat. Nampak simple je, tapi bagaimana dia terlibat dengan sangat hebat dalam kehidupan harian kita. Macam-macam kita boleh guna magnet ni untuk buat macam-macam benda. Lalunya memudahkan kehidupan harian manusia. Dan yalah, biasanya kita guna magnet ni untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan daya Benda sebenarnya. kecil. Mungkin kita tak tahu kaitan ni. Kita tak tahu macam mana magnet boleh hasilkan daya. Daya ni lah kita boleh dapat untuk dapatkan daya untuk tolak macam kereta api ni. Daya untuk tolak kereta api ni untuk gerakkan. Besar ni. Tapi dia pakai magnet sahaja. Sangat. Tolak ke atas ke depan tu? Macam mana? Akan tapi magnet. Ya. Magnet dia terapung kan tapi tu. Ya, betul. Selain menggunakan daya tolak kereta api ni ke depan ke belakang, boleh undur balik. Juga magnet yang sama guna untuk apungkan seberat ini kereta api daripada muncung sampai ke belakang. Itu teknologi yang telah dicapai, yang telah ada pada Jepun, China, Amerika Syarikat, macam tu. Hanya guna pemahaman yang mudah saja, konsep fizik magnet saja. Tak apa, nanti kita tengok macam mana magnet ni kita ubah suai dia sikit, terus kita boleh dapat daya yang kecil ke besar ke sederhana tak kisah. Okey Dan apa kena mengena magnet dengan daya dan arus? Ada tiga benda ni kena mengena ni: daya, arus, magnet. Nanti kita tahulah. Okey. Jadi magnet digunakan daripada sekecil-kecil telefon pintar sehinggalah sebesar-besar kereta api, termasuk kapal ke, kapal terbang ke. Nanti kita tahulah. Jadi kalau kamu tengok tajuk utama ni, kita bunyi magnet kat belakang ni, magnet. Tapi yang depan ni kenapa ada perkataan ni elektro? Tu Elektrik. Sebab elektrik okey. Maksudnya kamu mungkin dapat idea yang awal lah, iaitu mesti magnet ni combine dengan elektrik. Dia jadi apa? Dia akan boleh bagi apa? Nanti kita tahulah. Okey Kamu dapat idea yang ringan-ringan dulu. Okey, mari mulakan. Adalah aktiviti 4.1 ni untuk kamu buat. Barangkali boleh buat kat rumah pun sebab dia punya alat radah dia tak susah mana pun ada sekitar rumah pun. Okey, ada kat kedai RM2 je pun. Apa tujuan aktiviti ni? Untuk kaji kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Kesan konduktor pembawa arus. Kita ada konduktor, katakan ini konduktor ini. Okey. Katakan inilah. Ini konduktor. Kalau kamu tahu konduktor ni kita boleh lalukan apa di belah dalam mereka ni? Kita boleh lalukan elektron. Kita boleh lalukan elektron. Yalah, nak lalukan elektron kita pasang bateri lah kan. Pasang bateri kat sini, ni positif, belah kanan ni negatif. Jadi elektron pun lalulah. Okey. Dalam medan magnet.
Kemudian kita ambil konduktor ni yang mana arus tengah jalan. Yang mana biji-biji elektron ni tengah berjalan. Kita nak buat apa? Kita letakkan di antara dua magnet. Okey, ini nampak ni magnet. Okey. Ni magnet. Dua magnet ni kita letak macam ni. Kita letak macam ni. Atas bawah lah. Okey. Okey, jadi soalan apa yang akan berlaku? Sesuatu akan berlaku. Apakah itu? Tu. Kita nak kaji Tertarik. betul. Dia tertarik. Siapa tertarik dengan siapa? Magnet tertarik dengan konduktor. Oh, maksudnya konduktor ni melekat dekat magnet macam itu Okey, Ya. jugalah, betul juga. Okey, betul. Dia boleh tertarik ke sini atau tertarik ke sini atas atau bawah sebab dua-dua ni magnet. Tapi anda kata kita pegang kat ujung ni kemas elok kita tak bagi dia tertarik, dia cuma boleh bergerak macam tu saja. Okey. Jadi apa benda lain yang boleh berlaku kepada konduktor ini Dia terapung tu. selain pada tertarik? Ya, idea yang bagus. Jawapannya, dia akan ada satu daya yang sama ada tolak dia ke atas konduktor ni atau tendang dia ke bawah. Dan daya itu ibarat macam getah ni ibarat macam getah ini getah ni. Okey, ibarat macam getah ni Boleh nampak getah ni. Jadi konduktor tu macam tu. Jadi bila arus mula-mula tak pasang arus tau. Arus tak ada ni. Tak pasang bateri lah. Jadi tak ada arus mengalir dalam konduktor ni. Jadi ibarat dia duduk macam tu saja. Dia tak bergerak mana-mana. Tapi bila dipasang arus, maka macam ada daya. Daya tu kita panggil daya magnet. Dia tolak pen ni ke atas macam ni. Tolak ke atas. Atau kalau kita terbalikkan arus dia, mula-mula mengalir dari kiri ke kanan. Kalau kita terbalikkan arus dia, positif dan negatif, apa berlaku? Macam dia akan pergi terbalik Macam ada getah tendang dia belah bawah. Macam ada daya. Jadi itu yang berlaku. Itu yang nak diceritakan dalam aktiviti mudah ni. Okey. Okey, adalah susunan ni sikit. Okey, tengok simple je ni. Ini kita ada dua magnet ni. Atas dan bawah ni boleh nampak. Atas dan bawah. Ini magnet tetap. Magnet biasa kita pakai. Nampak ada rod kuprum sini. Rod kuprum. Untuk apa? Untuk alirkan arus lah. Okey. Sebab tu guna rod kuprum ni. Rod kuprum ni kedua-duanya dipasang pada terminal positif dan negatif. Hak merah ni positif. Ini bateri lah. Ini tak ada apa, ni bateri saja. Boleh pakai bateri hak 1.5 volt tu, hak biasa pun boleh buat. Kemudian kita ambil lagi satu rod kuprum ni. Okey. Satu batang ni kita letak atas ni. Kita letak atas kedua-dua rod kuprum hak panjang ni. Okey, bila switch dihidupkan, ingat tadi apa berlaku bila ada satu rod dan rod itu dilalukan arus dan rod itu juga berada di dalam medan magnet. Kenapa sebut medan magnet? Sebab dia duduk dekat dengan magnet. Tambahan dia duduk di dalam ruangan antara dua magnet ni. Maksudnya ada medan magnet diberikan. Jadi apa akan berlaku? Agak-agak lah apa akan berlaku pada dawai kuprum ni. Terapung. Dia terapung, tapi kali ni dia terapung ke mana?
Kalau terapung dia macam ni kan. Kalau kita terbalikkan. Okey, kalau magnet kiri kanan, dia memang terapung lah, terapung ke atas. Okey. Atau dia terapung ke bawah. Tapi kalau kita kita buat dia mendatar macam ni, magnet duduk atas bawah, maka dawai kuprum ni sama ada akan mendapat daya, dia akan terpelanting ke kanan atau kalau kita ubah ni positif dengan negatif, maksudnya arah arus yang mengalir dalam konduktor ini juga berubah, maka kesan dia mungkin dia terpelanting ke belakang. Jadi walaupun aktiviti ni mudah, tidakkah ini memberikan kamu idea untuk nak dapat macam mana nak dapatkan kereta api ini? Bayangkan kereta api ini macam magnet ni juga. Macam dawai kuprum ni. Maknanya kita boleh guna, ideanya macam mana kita nak boleh guna elektrik ni, arus ni, untuk dan gandingan antara arus ni dengan gandingan antara medan magnet ni untuk kita hasilkan daya. Dapat tak idea tu? Simple je. Kita bagi arus, kita bagi medan magnet, dia bagi kita tolakan, iaitu daya. Tu dapat idea macam mana nak buat kereta api ni supaya bergerak ke depan dan terapung. Maknanya kita bagi arus kat kereta api ni, kita bagi medan magnet, sebagai akibat kereta api ini mendapat daya tertolak ke depan atau ke belakang. Itu idea ni. Bijak tak? Okey. Maknanya apa? Sebelum ni macam mana nak dapatkan daya untuk kereta api bergerak ke depan ke belakang? Elektrik. Ada tak? Sebelum elektrik. Sebelum guna elektrik. Ini canggih ni pakai bahan elektrik. bakar. Dia guna bahan bakar. Yalah, bila guna bahan bakar kamu tahu ada enjin dia, ada dia punya omboh dia apa semua tu kan. Lepas tu ada dia punya gear-gear dia lah. Gear-gear dia untuk pindahkan daya. Lepas tu kena guna bahan bakar lah kan. Seperti diesel ke arang ke dulu ni, lagi lama. Jadi itu semua bahan yang mencemarkan lah kan. Tenaga-tenaga yang berbentuk mencemarkan air dan udara. Itu pasal mereka, setelah mereka menemui idea ni, daripada aktiviti yang simple macam ni, mereka dapat idea. Mereka cakap daripada guna bahan bakar yang cemarkan udara, ada cara lain tak untuk dapatkan daya untuk tolak kereta api ni ke depan. Dan mereka terfikirkan, apa kata kita gabungkan arus dengan medan magnet. Maka kita hasil daripada berbuat itu, maka kita akan mendapat tolakan atau tarikan, iaitu daya. Kita akan dapat daya. Daya itulah kita bubuh ke kereta api ni. Dan halalkan daya tu ke depan, maka kereta api tu ke depan lah. Kalau halalkan daya tu ke belakang, kereta api ke belakang lah. Kan? Halalkan daya ke atas, maka kereta api akan terapung lah melawan graviti. Dapat tak idea ni? Okey. Hebat Allah buat. Simple je. Selebihnya Allah suruh kita fikir sendiri. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam suatu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Itu dia. Arah daya bergantung pada arah arus, betul? Dalam konduktor dan arah medan magnet. Okey. Corak medan magnet paduan. Okey, kita ada ni kita ada dua magnet lah. Yang tadi tu kita ada hak belah ni kita setkan sebagai kutub utara. Okey. Yang hak belah sini kita kena buat terbalik lah. Kita kena setkan sebagai kutub selatan.
Okey, maknanya kutub utara ni, hak belakang ni mestilah kutub Selatan. kutub selatan. Dia terbalik itu, selatan utara. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Kita pasang satu wayar apa-apa konduktor lah kat sini Okey, kemudian kita sambungkan hujung ke hujung wayar ni dengan arus lah. Daripada apa-apa pun tak apa, bekalan kuasa pun ada. Boleh bateri pun boleh Kamu ada bateri 1.5 volt tu, combine banyak-banyak. Boleh jadi bekalan kuasa bubuh situ. Kamu boleh buat sendiri kat rumah. Dapatkan mainan adik tu yang dah tak guna lagi, mesti ada magnet dalam tu, cabut-cabut semua. Buat macam ni Okey. Kalau adik nak balik mainan dia, bagi dia balik lah. Okey, daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi di antara dua medan magnet. Daya terhasil daripada interaksi dua medan magnet. Dengan syarat dialirkan arus lah. Okey, kalau kita tak alirkan arus, maksudnya kita tak pasang positif dan negatif ni, kita letak seketui je konduktor kat situ antara dua ni. Apa akan berlaku? Jawabnya, tak akan berlaku apa-apa, duduk diam je kat situ. Sebab tu syarat dia kena pasang, kena bagi ada arus sedang bergerak lah. Baru dia menunjukkan kesan ditendang ke atas atau tendang ke bawah, mendapat daya lah. Okey iaitu medan magnet daripada arus elektrik, dalam konduktor, okey, dan medan magnet daripada magnet kekal. Dua medan magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lestik. Kenapa guna perkataan lestik? Apa maksud medan? Medan ni ialah ruangan, satu kawasan atau ruangan yang ada dia punya rasa-rasa tarikan tu lah medan magnet ni. Sekitar ni lah sebenarnya medan magnet ni, sekitar sekeliling dia ni. Okey. Maksudnya kalau kita cuba dekatkan apa dia punya besi, dia boleh tertarik lah kan, sebab ada medan magnet Kita letaklah besi pada arah mana pun sebab ada medan Jadi tujuan kenapa guna dua ni? Kenapa guna dua ni? Untuk menambah kuat sebenarnya. Untuk tambah kuat medan. Pakai satu je pun boleh sebenarnya. Tapi tak cukup kuat kita nak ada dua. Okey. Apa maksud lestik ni? Kamu pernah guna lestik ni kan? Terbih burung. Okay. Lentik. Lestik ni maksudnya macam getah lah. Okey, kan? Letak atas kat itu, lepas tu pum macam tu. Itu masuk lestik. Okey. Itu masuk lestik. Lestik ni benda yang kenyal, tarik dan terbih. Okey, lestik maksudnya daya lah kan ni. Daya. Kita mendapat daya ni. Ni daya. Jadi samalah. Bila pasang dua macam tu, dia akan macam ada getah. Macam ada getah sini. Merentas dua itu Ideanya lebih kuat magnet ni, lebih banyak garis-garis getah ni. Boleh bayang tak? Lebih kuat magnet ni, lebih kuat medan magnet. Lebih kuat medan magnet bermaksud lebih banyak getah-getah ni. Kalau satu bar tu tak ada lah kan? Kalau satu bar ada. Kalau satu bar dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Kalau satu bar jadi macam satu jari cikgu ni sajalah. Satu ni. Okey, tapi lemah lah kan. Kamu nak tabir macam mana tak tahu. Satu. Tapi kalau ada dua, macam jari cikgu ni ada dua magnet, ibarat magnet kiri kanan Jadi boleh letak dia punya ni, daya ni terbina lebih kuat ni. Jadi boleh letak apa saja kat tengah ni.
Rasa nak terpelanting. Okey. Jadi kalau tak ada daya boleh jadi satu macam ni. Sekejap. Cikgu rasa pakai ni lebih sesuai. Ni. Okey, macam cikgu genggam ni satu sebelah ni je. Jadi kalau kamu letak apa ni, dapatlah daya tapi sikit je lah. Kalau cikgu genggam dua-dua belah ni, kiri kanan, ni. Kamu letak apa ni, dia jadi kuat lagi lah. Okey, itu tujuan mereka wujudkan dua magnet ni. Tapi kalau kamu pernah buka kipas ke blender, tu dalam tu ada magnet Dia bukan pakai dua ni. Dia ada 4. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4 atas bawah. Kadang-kadang ada 6. Belah sini lagi. Belah sisi lagi. Jadi saja mereka atok bagi banyak magnet tu. Tapi mesti berlawan ni lah, utara dan selatan. Jadi maksudnya banyak getah daripada pelbagai arah. Boleh dapat Corak medan listrik akan menunjukkan arah tindakan daya. Corak medan listrik akan tunjukkan arah tindakan daya pada konduktor. Okey. Jadi kalau arah medan listrik begitu, okey, maka arah daya, maksudnya kalau kita nak boleh terbih, kita terbih kat atas lah kan. Terbih kat atas atau ke bawah lah kan. Kalau dah rentang listrik macam tu. Kalau nak terbih ke kiri kanan, maknanya konduktor ini kena duduk atas bawah. Atas bawah macam ni. Baru boleh letak benda ni terbih kiri dan kanan. Boleh Itu yang dimaksudkan tadi. Ayat tadi tu. Nah, jadi dibedah, dilukis dengan lebih handsome lagi. Di zoom. Raja bawah menunjukkan medan listrik yang terbentuk apabila suatu konduktor pembawa arus berada dalam suatu medan magnet. Medan listrik ialah, ini kena hafal lah semua yang hitam ni, definisi ni. Medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Ini boleh faham ni. Medan listrik ialah medan magnet paduan. Okey ni, nampak garis ni? Garis-garis banyak ni. Ni dia ni, getah-getah ni. Inilah dia kita panggil garis medan listrik. Garis medan listrik. Okey. Ya, kita tak nampak lah. Tapi dia ada kat situ. Kita tak boleh nampak medan ni. Garis-garis ni kita tak boleh nampak. Oleh interaksi antara medan magnet. Interaksi maksudnya hasil utara ke selatan lah kan. Medan magnet akan bergerak dari utara, keluar daripada utara ke selatan. Okey. Jangan terbalik tau. Jangan buat anak panah selatan ke utara, tu salah. Okey, utara ke selatan. Dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Okey, maksudnya ni nampak ni, warna kuning ni tengah-tengah ni konduktor ditegakkan. Boleh faham tak? Ditegakkan macam ni. Okay. Ya. Bukan dibaringkan macam ni kah? Ditegakkan macam ni. Okey. Jadi konduktor ni dalam masa yang sama duduk kat situ, maksudnya duduk di antara medan ni lah, dalam kawasan medan ni. Dan dalam masa yang sama juga dialirkan arus. Mesti alirkan arus lah untuk dapatkan daya daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey. Ini hak yang listrik ni. Okey, yang hak biru ni adalah medan magnet kekal punya. Okey, medan magnet kekal punya di pistrik gitu. Medan listrik terhasil setelah ada arus diberi. Kalau arus tak dibagi, maka medan
garis ini ialah medan magnet kekal yang terhasil daripada magnet ini. Okey. Tapi bila arus dah dibagi, jadi medan magnet ni akan bertukar kepada medan elektrik. Okey, iaitu yang ini. Medan elektrik mengenakan satu daya paduan ke atas konduktor itu. Dia jadi macam getah. Okey, hak ni ada arus, dia jadi medan magnet tadi berubah menjadi medan elektrik. Yang mana nak elektrik objek ni ke atas. Okey, ke atas. Jadi ni nampak daya ni. Kalau ambil hak atas ni, bubuh kat tengah ni, bubuh kat bawah ni, tidakkah menyebabkan dia nak terpelanting ke atas. Ni. Okey. Allah. Susah pula nak tunjuk. Okey, macam getah ni lah kan. Okey, mula-mula duduk situ. Okey. Macam mana nak buat getah ni? Duduk belah belakang ni, lepas tu tenang ini ke atas. Macam tu lah kan. Okey, bila kita lepas, jadi dia tenang konduktor ini ke sana. Soalan, macam mana asalnya getah ni duduk belah atas tapi dia boleh duduk belah bawah? Macam mana dia boleh duduk belah bawah? Okey, tengok ni. Kita ada, ingat tadi kita ada daya arus kan? Kalau kamu nampak titik macam ni, cikgu nak tanya kamu, arus dia masuk ke dalam ke? Atau arus tu dia bergerak keluar? Tak faham yo. Tak faham? Okey ni. Okey. Ini cikgu tegakkan ni. Ini konduktor ni. Cikgu terbalikkan macam ni Okey, bila kita pasang arus, maksudnya kita boleh pasang dua arah, betul tak? Sama ada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kiri ke kanan ialah bila kita pasang kiri ni positif, kanan ni negatif. Sebab arus bergerak dari positif ke negatif, betul? Kalau kita nak terbalikkan arah arus, iaitu arus bergerak ke kiri, kita ubah positif ni mai kat sini. Dan negatif mai kat sini. Jadi positif mengalir ke negatif. Itu pasal arus mengalir ke kiri. Boleh faham Okey, bagus. Jadi kalau kamu pernah tengok anak panah ke? Siapa-siapa sini pernah tengok anak panah? Anak panah duk main apa? Duk main Memanah tu. Memanah tu. Ya. Macam mana bentuk dia? Tak, cikgu ada anak panah. Cikgu ada anak panah. Ni dia, nampak? Anak panah Kemudian apa? Anak panah ni. Oh, wait. Nah, anak panah. Dia nampak besar. Okey. Ini dia anak panah. Muncung depan sekali, tajam Okey boleh tanggal. Tak boleh tanggal. Okey. Dan sampai hujung ni. Okey, inilah anak panah. Kalau siapa tak pernah tengok anak panah ni. Okey, boleh nampak cikgu tanya kamu. Mana depan, mana belakang? Yang ni depan atau belakang? Depan, bagus. Dan ini adalah belakang kan. Kalau belakang ni dia ada pasang apa? Dia punya sayap Okey Katakan
ada orang cuba panah kamu. Sorry, katakan kamu yang panah orang lah. Tidak. Katakan ada orang cuba panah kamu. Okey. Maknanya sedang menuju ke mata kamu. Cikgu tanya kamu. Kamu akan nampak yang mana dulu? Kamu akan nampak kepala depan ni ke atau akan nampak belah belakang? Kalau depan. Arah depan kan? Jadi maksudnya kamu akan nampak bentuk apa? Bentuk depan ni lah kan? Sebab anak panah tengah menuju ke mata kita. Kan? Jadi bentuk anak panah depan ni ialah bentuk apa? Bentuk Bulat. bentuk bulat. Boleh nampak bentuk bulat macam ni kita nampak. Jadi maksudnya anak panah ini sedang itulah dia nampak bulat. Nampak bulat ni? Okey, bulat ni maksudnya arus sedang menuju ke keluar, ke mata kita. Seperti anak panah tadi sedang menuju ke mata kita. Okey. Dan kalau kamu nampak, kalau tanda ini digunakan tanda ini. Okey, tanda ni pangkah kat sini. Ini maksudnya arah arus ke dalam kertas macam ni. Masuk ke dalam. Sebab kalau kamu pula panah orang, maknanya anak panah ini meninggalkan mata kamu, betul tak? Jadi apa yang kamu akan nampak kamu akan nampak belakang anak panah ni. Jadi maksudnya kamu nampak macam mana? Kamu akan nampak. Jadi tu nampak. Yang ni 3 lah. Patutnya 4 Okey. Jadi nampak macam tu. Maksudnya dia sedang pergi menjauhi. Maksudnya arah arus ke dalam, belah dalam. Boleh dapat idea ni? Boleh. Okey. Rest, bagus. Jadi kamu nak tahu arah arus ke mana, sama ada keluar daripada kertas menuju ke mata kita atau dia masuk ke dalam, ialah dengan menggambarkan anak panah ini yang cikgu tunjuk tadi. Okey. Rest. Jadi okey. Kita ke sini. Oh ya. Bila okey. Bila kita ada Bila kita ada satu konduktor yang dilalukan arus, kamu tahu atau tidak bahawa akan ada medan magnet terhasil di belah luar. Apa-apa saja konduktor, apa-apa saja wayar, apa-apa saja kabel yang mana arus sedang mengalir, maka ada kesan sebenarnya kat belah luar, tapi kita tak nampak selama ni. Kita tak pernah menceritakan itu. Setiap kali saja ada arus lalu, sebenarnya ada kesan kat belah luar. Ada sesuatu melingkar dia. Dan sesuatu itu ialah medan magnet terhasil. Jadi kita tak rasalah kita pegang mana-mana kabel kan. Kita tak berapa terasa lah. Tapi percayalah ada medan magnet terhasil lah. Okey. Dan dia akan pusing macam ni. Kalau arus pergi macam ni, dia akan pusing macam ni. Cuma macam mana nak tahu medan magnet tu pusing macam mana? Dia mengikut arah arus. Kalau arah arus pergi ke sana, okey, kanan ke kiri, dia pergi sana. Jadi medan magnet terhasil macam ini ke atau macam ini? Masa inilah kita kena gunakan tangan kamu ini. Kamu genggam macam ni. Dan kamu buat jari apa ni? Jari apa kita panggil? Jari ibu ke? Jari ibu macam ni arah jari ibu ni mewakili apa? Mewakili arah okey, arah arus arah perjalanan arus. Okey, kanan ke kiri. Jadi kamu buat macam tu, arus mengalir kanan ke kiri macam tu
kamu nampak lagi 4 jari ni ialah cuba membaluti konduktor ini. Jadi arah 4 jari ni ialah menggambarkan arah pusingan medan yang terhasil, medan magnet yang terhasil lah, macam ni. Boleh bayang tak? Jadi dia pusing macam ni maknanya dia pusing atas ke bawah gitu macam tu. Sekarang kamu buat yang sama. Kalau tengok ni, yang kamu setuju tadi, dia keluar kan, arus tengah keluar. Jadi maknanya kamu buat yang sama, genggam tangan kanan ni. Tangan kanan kita pakai, bukan tangan kiri, tangan kanan. Jadi maknanya arah arus keluar. Jadi kamu tunjukkan ibu jari ni ke arah atas. Jadi kamu tengok macam tu. Okey. Dia nak penuh tu macam tegak tu. Jadi kamu genggam tu. Nampak? Jadi maknanya kalau kamu tengok betul tu. Nampak tak medan magnet kecil tu? Jadi itulah dia cara nak tandakan arah medan magnet yang terhasil oleh arus melalui konduktor. Okey, maknanya dia ada hak dia punya sendiri medan magnet. Okey, selain pada magnet ini medan ni medan magnet hak 2 ni punya, magnet kekal punya. Kemudian bila arus lalu dia pun hasil hak dia punya sendiri. Okey. Sekarang cikgu tanya kamu. Kalau tengok gambar rajah ni, maknanya medan magnet kekal daripada kiri ke kanan. Okey. Tiba-tiba ada magnet yang terhasil daripada arus lalu ni. Dia pusing ikut arah lawan jam. Soalan, kalau yang hak seorang medan magnet ni, hak duk atas ni, dia lalu kat sini, dia lalu ke belah atas ni, tidakkah dia akan bertembung, dia akan berlanggar dengan pusingan magnet arus kat belah atas ni? Maksudnya tak sama arah, tak sama kepala. Jadi itu pasal dia tengok daripada menyusahkan diri pi ke atas ni lawan dengan dia ni, baik-baik aku pusing kat bawah juga. Kan? Supaya jadi ke satu arah yang sama ni. Jadi dia masuk macam tu. Dia ikut satu arah dengan ni dan keluar macam tu. Dia boleh bayang tak? Boleh. Itulah cerita tadi. Macam mana tadi getah ni duduk belah atas. Atas daripada konduktor ni. Tapi macam mana getah ni boleh pusing kat bawah ni? Itu pasal lah. Sebab dia tengah tembui. dia belaga sini dia belaga yang kawan ni punya magnet konduktor ni punya magnet medan. Dia pun pasal alang-alang ikut kita pi sama-sama lah jalan pusing ikut arah yang sama. Itu pasal dia jadi sengit gitu. Tengok medan jadi sengit lah. Jadi sengit sebab semua nak ikut dia. Ikut dah pusing. Bila dah medan ni sepatutnya straight jadi sengit, itulah terjadinya medan elastik. Jadi medan elastik. Okey. Maknanya kalau letak je jadi itu pasal lah konduktor ini macam nak tertolak ke atas gitu. Okey. Maka bila tertolak ke atas oleh kerana medan elastik, maka itulah dia kita mendapat daya. Arah daya pada konduktor pembawa arus boleh ditentukan dengan menggunakan petua. Okey, ini yang tadi kita nak tentukan arah medan arah pusingan medan yang melalui satu konduktor. Okey. Kali ni tadi kita pakai tangan kanan, genggaman tangan kanan. Kali ni cerita kita pakai tangan kiri pula ni. Tangan kiri ni nampak? Okey. Semua orang ada tangan kiri. Jadi kamu buat macam ni. Kamu buat macam ni sekarang. Tengok. Siapa tak boleh buat?
Supaya tak boleh buat ada masalah. Mungkin kekejangan urat ke apa. Cuba buat macam ni. Boleh buat semua orang. Okay. Buat dah. Buat macam pistol dulu. Nampak? Ini ke atas. Hak ni ke depan. Lepas tu angkat ni, jari tengah ni. Nampak? Jari tengah pula ke arah lain pula. Nampak? Hak ni atas. Hak ni pi depan. Hak ni pi kanan. Jadi tiga-tiga ini semuanya berlainan arah. Tiga arah yang berlainan. Jadi tujuan tangan kiri okey. Kenapa nama Fleming? Fleming ni nama saintis yang dia dapat idea lah macam mana bila kita tahu arah medan magnet, iaitu kiri ke kanan ni, utara ke selatan. Kemudian kita tahu arah medan. Arah medan ialah diwakili oleh jari ni. Jari telunjuk ni. Kemudian kita tahu arah arus. Okey, iaitu dalam kes ni arah arus ialah keluar. Kemudian dapat tak kita cari arah daya yang akan terhasil? Maknanya daya ni ialah akibat atau hasilan atau hasil. Maknanya yang dua ni tadi adalah punca. Okey, punca iaitu arah medan kekal. Punca juga adalah arah arus. Kemudian dapat cari hasil, iaitu arah daya. Okey. Dengan kita mengadjust balik contohnya utara ke selatan ni, medan ke arah kanan kan. Jadi mana jari tadi antara tiga ni yang menggambarkan arah medan? Ini kan. Jari telunjuk, maka kita kena tunjuk macam tu. Kiri ke kanan. Kemudian mana jari yang menggambarkan arah arus mengalir? Ialah jari tengah ni. Jadi tunjukkan arus mengalir ke belah atas. Macam tu. Jadi kamu kena tergeliat sikit lah tangan di pagi yang indah ini. Macam tu cuba tengok. Yang ni adalah hasil lah. Ini jari ni mewakili apa? Daya. Okey, maknanya kita mendapat idea. Fleming masa tu mendapat idea kalau buat macam ni, dapat cari nilai daya ni. Nilai daya ialah ke atas. Boleh faham tak? Boleh Law ni mai kita buat terbalik boleh tak? Kita buat terbalik. Katakan titik ni bukan titik keluar. Titik ni dia punya simbol dia kita ubah dia. Mana pensel ni? Katakan dia adalah ni kita nampak apa ni? Belakang anak panah maksudnya dia arus menuju ke dalam. Katakan. Okey, simbol ni Sekarang ke mana arah tentukan arah daya yang terhasil. Sama ada ke atas atau ke bawah. Macam mana kamu tahu? Cuba kamu try. Okey, ini sekarang sebelumnya ke atas, sekarang ke dalam. Buat macam tu. Dan jari telunjuk masih ke kanan sebab utara ke selatan. Buat macam tu. Cuba tengok, hak ni terhasil ke mana ni? Terhasil ke belah bawah. Jadi daya ke belah bawah. Jadi simple je, tiga benda ni saja kita boleh tentukan sesama mereka akan jadi apa dan ke arah mana. Itu je. Itu idenya. Tujuan tangan kiri Fleming ni nak tunjuk arah yang kita tentukan dua punca, kita boleh tahu arah hasilan yang ketiga. Okey. Ni. Okey. Arus belakang ke depan macam ni kan. Jadi ni tunjuk siap-siap. Kemudian utara ke selatan tunjuk ke sana.
Tengok mana arah daya. Dia tunjuk ke belah atas. Saja je nak main-main dengan jari ni. Okey, sambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya, iaitu kekuatan daya lah, yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Jadi ideanya macam mana kita nak tambah kuat daya ni? Ada cara tak macam mana nak tambah kuat daya ni? Mungkin Cas. iaitu apa dia? Cas. Ada kita boleh buat sesuatu kat sini. Cas. Cas apa? Bateri ke bateri. Bateri tu, okey, bateri tu kita nak buat apa bateri tu? Gesek bagi panas, lepas tu letak kat magnet. Kamu dapat idea ni mana ni? Gesek bagi panas ke? Apa dia punya tu Dia punya penerangan fizik dia. Cikgu tak pernah tak pernah cuba. Mungkin kamu pernah cuba kot. Itu satu idea yang tujuan nak tambah cas tu ialah untuk tambah arus kan? Untuk tambah banyak arus mengalir kan? Tu betul jugalah idea tu. Betul lah. Maksudnya ideanya nak tambah arus lah kan? Maksudnya bateri tu ialah yang kamu punya idea tadi kita gosok ke. Atau yang lebih senang, kalau gosok kena duduk kat tepi bateri tu senantiasa. Atau lebih senang, tambah bilangan bateri lah, senang. Betul tak? Tambah bagi kuat lah. Jadi, kita menambah bilangan bateri bermaksud kita menambah bilangan voltan. Kita menambah bilangan voltan juga bermaksud kita menambah bilangan arus, kekuatan arus. Lebih tinggi voltan, lebih tinggi arus kan? Jadi arus boleh lebih besar mengalir. Bila arus besar mengalir, maka nampak ni, hak tadi tu, medan yang terhasil mengelilingi konduktor yang ada arus juga lebih kuat. Bila lebih kuat, lebih banyak dia kaut. Lebih banyak dia, bila dia kuat, dia akan lebih banyak garis ni tau. Garis ni, dan lebih besar. Lebih besar dia punya radius tu, jari tu besar lagi. Bila lebih besar, maka dia dapat kaut atas-atas ni yang tak pusing bawah dia ni. Macam ada satu ni terlepas kan. Dia boleh kaut lagi masuk. Jadi getah tu bertambah banyak lagi belah bawah. Jadi bila lepaskan getah tu, piu, dia punya daya lebih tinggi. Boleh bayang Okey, jadi yang pertama kamu dah dapat idea tu. Iaitu kita tambahkan arus ni bagi jadi kuat lagi Maka kuatlah daya, kuatlah magnitude daya. Ada tak cara hak lain selain pada cerita kita tambah arus ni supaya mendapat daya yang juga menjadi kuat? Ada cara lain lagi tak? Ada faktor lain lagi tak? Tak tahu. Tak tahu dah. Kamu kalau tengok binaan ni, selain kita menambah banyak getah pada konduktor ni dengan memberi arus yang besar, apa kata kalau getah daripada utara ke selatan ni lebih tough, lebih kuat getahnya, lebih besar. Macam mana? Maksudnya medan ni lebih kuat. Macam mana nak dapat medan yang lebih kuat? Pakai bar besar. Bagus. Pakai bar yang lebih besar. Lebih besar bermaksud dapat menyediakan garis daya ni lebih banyak. Dapat menyediakan garis daya getah ni menjadi lebih banyak. Lebih banyak getah, lebih tinggilah dia punya daya. Maksudnya buat lebar lagi ke atas kan. Lebar lagi ke atas tu. Jadi banyak lagi lah garis-garis daya. Belah-belah bawah lagi. Okey. Lebar ke bawah lagi. Okey. Maksudnya kita besarkan besarkan magnet ni, maksudnya kita tambah magnet lah kan. Kita tambah magnet selain pada kita tambah saiz magnet, apa kata kalau kita tukar jenis magnet? Ni magnet ni hak murah je ni, hak biasa-biasa je.
kamu tahu ada magnet hak besar macam ni juga, tapi dia punya jenis lain, model lain. Dia punya menyediakan getah tu lagi kuat. Kamu pernah tengok tak magnet tu? Ada kat Shopee berlambak kuat lah. Tu lah Itulah. lekat kat peti ais tu. Yang lekat kat mana? Peti ais. Peti ais kan? Hak tu, itu biasa je tu, itu tak kuat. Sat cikgu tunjuk kat kamu Jom kita pergi Shopee, kita pergi shopping sat dekat Shopee. Nampak? Magnet tu sebenarnya dia macam bentuk macam agak silver sikit macam besi iaitu sat mana internet ni. Okey. Nama magnet itu ialah Ferro. Rocher. Bukan. Magnet Ferro ke? Cikgu tak ingat. Ni. Apa nama ni? Neodymium magnet. Ni. Ni kuat ni. Nampak? Semua magnet ni. Ni hak biasa ni kan, warna macam ni kan. Ni hak murah je. Jadi dia kenakan dia punya medan tu, garis tu tak kuat getahnya. Tapi kalau hak ni kamu beli, sebab tu mahal. Tengok ni, ramai pula orang beli. Semua ni nak buat motor ni apa? Nak buat ni. Kuat ni, tengok ni. Nama dia neodymium. Neodymium ni lah guna dekat kereta api Jepun tu. Okey, boleh beli ni. Satu ni RM15 dah. Cik je. Tapi kuat ni. Sangat kuat ni. Okey, sangat kuat. Tengok. Sangat kuat letak jari tengah memang dia boleh himpit penyet. Ini sangat kuat. Kamu patut dapatkannya segera di pasaran. Jadi maksudnya kita guna magnet yang lebih kuat. Ada tak sini? Mana dia? Dia tak beritahu ke? Okey, telah tamat sampai sini sajalah. Tak apa, cikgu akan teruskan video ni. Nanti kamu tengoklah sambungannya dekat cikgu punya channel boleh Okey. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor di dalam mesin basuh berbanding kipas penyejuk di dalam komputer riba yang memerlukan daya yang kecil sahaja. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet? Okey. Pertanyaannya ialah bagaimana kita nak ubah suai kekuatan daya tu. Apakah faktor yang boleh mempengaruhi kekuatan daya tu? Jika kita tahu faktor-faktor itu, kita mendapat idea untuk bagaimana nak tambah kuat daya. Ini ada satu aktiviti yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, lihat gambar rajah ni. Kita perlukan kaki retot. Kita perlukan bekalan kuasa, neraca elektronik, dawai kuprum,
dening keluli. Dening keluli ni dia bentuk dia macam C macam ni. Bentuk macam C supaya boleh dilekatkan magnet, dua magnet ni hujung ke hujung macam ni. Okey. Kutub utara magnet, kutub selatan magnet, kita perlukan dua magnet ni, magnet kekal. Okey, dawai penyambung. Jadi bagaimana nak operasikan eksperimen ni ialah dengan kita manipulasi voltan. Okey, kita mulakan dengan voltan yang rendah dahulu macam ni. Okey. Voltan 1, voltan 2. Jadi bila untuk ulangan yang pertama ni, bilangan magnet kita pasang untuk sepasang. Maksudnya satu kutub utara, satu kutub selatan. Okey. Kemudian kita tambah kuat voltan. Okey, katakan ni 1 volt, ini 2 volt. Okey, tapi masih bilangan magnet yang sama. Kita nak tengok ideanya kat sini, kita nak tengok betulkah kalau ditambah kuat nilai voltan akan mempengaruhi kekuatan daya. Okey. Kita ulang lagi yang berikutnya, yang ketiga, iaitu kali ni voltan kita kembalikan pada 1 volt, cumanya kita tambah bilangan magnet menjadi 2 pasang. 2 pasang maksudnya kutub utara ada 2 dan kutub selatan ada 2. Kita kembarkan dia. Jadi ideanya kita nak tengok nanti bandingan yang mana voltan adalah kita mesti berlaku adil, kita bagi sama satu dengan satu atas dengan satu bawah ni. Cumanya yang kita bezakan ialah bilangan magnet. Ini satu magnet, yang ini dua magnet, 2 pasang magnet. Nanti kita ambil bacaan neraca elektronik. Ideanya begini. Apabila ada arus yang mengalir, kamu tahu daya akan wujud. Jadi daya yang wujud itu menolak konduktor dawai kuprum ini ke atas. Tetapi oleh kerana dawai konduktor ini dipegang kuat oleh lengan kaki retot ini, maka tak dapat dia bergerak. Sebaliknya, yang dening keludi ini bersama magnet ni yang akan ditekan, didayakan ke bawah. Itu idenya. Jadi bila semakin kuat dia daya, maka semakin kuatlah dening keludi ni menekan di atas skala neraca elektronik ni. Seakan macam semakin bertambah berat, bertambah daya bermaksud bertambah berat. Jadi terus diukur oleh neraca ni dan berapa bacaan boleh, apa pun bacaan ambil dan masukkan dalam jadual ni untuk kita analisis nanti. Okey, jadi kita terus datang kepada kesimpulan daripada aktiviti ni. Didapati bahawa magnitud daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet bertambah apabila magnitud arus dan kekuatan medan magnet bertambah. Magnitud arus bertambah bila kita tambahkan voltan tadi daripada 1 volt kita tinggikan 2 volt. Jadi didapati bacaan neraca kolom kedua ni lebih tinggi jisimnya, beratnya daripada jisimnya daripada yang atas. Okey, yang cuma mendapat 1 volt. Jadi idenya lebih tinggi voltan, lebih tinggi daya terhasil.
lebih tinggi arus, lebih tinggi arus, lebih tinggi daya. Okey, daya pada konduktor. Yang keduanya, selain daripada meninggikan arus, menambah kekuatan medan juga akan menambah daya pada konduktor. Bagaimana kita tambahkan kekuatan tadi, kekuatan medan, dengan kita doublekan, dengan kita menambah lagi bilangan magnet. Okey. Jadi bila bilangan magnet bertambah, bermaksud garis medan pun bertambah, juga bermaksud medan magnet bertambah. Jadi bila medan magnet bertambah, kekuatan medan bertambah. Bila kekuatan medan bertambah, maka bertambahlah daya pada konduktor. Kesan peningkatan arus dan kekuatan medan magnet pada daya boleh diperhatikan daripada ketinggian ayunan suatu bingkai kuprum seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Ini pun satu aktiviti mudah untuk kita lihat kesan apabila arus tinggi dan juga apabila kekuatan medan magnet tinggi. Okey, kita lalukan arus. Ini kita ada besi tadi tu, C, kita boleh tanggalkan, kita letakkan dalam kedudukan macam ni, C. Okey, di atas dilekatkan kutub utara, di bawah dilekatkan kutub selatan magnet bar. Kemudian kita ada satu litar yang macam ni lah. Jadi kalau kamu tengok yang konduktor ni dia loose kat situ, maksudnya dia boleh menerima arus, dalam masa yang sama dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak, dia boleh putar kat situ tanpa terputusnya arus. Jadi kita lalukan arus sini. Okey, akan ada arus di sini. Kemudian kamu sudah tahu bila konduktor yang ada arus sedang berlalu di dalamnya, dan dalam masa yang sama konduktor itu berada di dalam medan magnet, maka akibatnya daya terhasil, dan daya itu dapat dilihat bahawa konduktor ini akan terangkat macam ni, akan terangkat. Jadi berapa jauh dia akan terangkat ialah bergantung pada berapa kuat arus dan kekuatan medan magnet diberi. Okey, kalau kita tambah kuat arus, maka dia terangkat dengan sudut yang lebih tinggi. Tambah kuat lagi besar sudutnya. Dan begitu sebaliknya, kalau kita tambah magnet, kita tambah bar magnet ni lebih banyak, sama juga, dia akan menunjukkan semakin terangkat lebih tinggi. Okey, kutub magnet lebih rapat, medan magnet lebih kuat dan daya yang lebih besar. Selainnya itu, kita boleh, kalau kamu perasan ni, ketinggian ni, ketinggian ni berbanding ni, dening keludi ni dia lebih dekat. Tujuan untuk menghampirkan dua kutub atas dan bawah ni lebih dekat. Juga apa kesan kita buat mendekatkan begini, kita dah belajar dulu bahawa semakin dekat magnet dihampirkan, semakin dekat kutub, semakin bertambah medan magnet, semakin kuat medan magnet. Maka bila medan magnet semakin kuat, maka daya juga boleh jadi lebih besar. Jadi ini idea yang faktor yang ketiga lah. Faktor yang ketiga selain dengan menambah arus menggunakan magnet yang lebih kuat atau menambah magnet yang lebih kuat, dan idea faktor yang ketiga ialah dekatkan kedua-dua kutub supaya
medan magnet menjadi lebih kuat. Lalu lebih kuatlah hasilan akibat, iaitu daya. Rajah di sebelah menunjukkan satu cara lain untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Jarak yang dilalui D. Okey, ni D ni, benda ni boleh bergerak. Dia adalah sebatang konduktor, dia boleh bergerak sepanjang landasan ni. Okey. Jarak yang dilalui D, bermula kita ukur D pada asalan kita letak sebelum kita bagi dia arus, kemudian dia akan terpelanting. Okey, sejauh mana itu daripada titik asalan tu, itu kita labelkan D. Jarak yang dilalui D oleh konduktor mewakili magnitud daya itu. Semakin besar daya, semakin jauhlah jarak gerakan konduktor. Okey. Ini satu, selain daripada ini, idea lain untuk tunjukkan, untuk kaji tentang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi adalah dengan susunan begini pun boleh, tak ada masalah. Ini kita, yang sebelumnya tadi kita melihat, yang hak ni, yang pertama tadi kita melihat dia punya kesan tu, kita lihat pada bacaan neraca ni. Lebih tinggi bacaan neraca ni bermaksud lebih tinggi daya lah. Okey, kalau yang kedua ni kita nak melihat daya itu ialah pada berapa dia punya sudut terangkat ni. Lebih besar sudutnya, maka lebih bermaksud kita faham lebih tinggi daya tu. Okey, yang susunan yang ketiga ni pun sama, boleh kita kaji untuk guna untuk kaji faktor-faktor, iaitu dengan kita melihat jarak sejauh mana dia akan terpelanting tu. Okey, sebagai D. Kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Raja di bawah menunjukkan gegelung segi empat tepat yang dibentuk menggunakan sebatang dawai kuprum. Apabila gegelung disambung kepada satu bekalan kuasa, arus boleh dialirkan melalui gegelung itu dalam arah A ke B, B ke C, C ke D dan patah balik, atau terbalik D C ke B, B ke A dan patah balik. Apakah kesan terhadap gegelung itu jika gegelung tersebut membawa arus dalam suatu medan magnet? Okey, sebelumnya kita guna satu konduktor straight macam ni sahaja, satu batang macam ni straight. Sekarang idenya, kalau kita bengkokkan, kita bentukkan konduktor yang pembawa arus yang macam ni straight, buat bagi jadi bentuk macam ni. Okey. Kemudian sama juga ini kita letakkan di dalam medan magnet. Jadi nanti kita tahu apa tujuan kita bentukkan daripada straight ni kepada bentuk macam ni. Nanti kita tahu. Gegelung yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada suatu paksi putaran. Berputar. Putaran ini berlaku kerana terdapat sebasang daya yang sama magnitud tetapi bertentangan arah bertindak pada sisi gegelung itu. Pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey. Sebelumnya kita hanya mendapat satu daya sahaja yang menolak satu batang konduktor ni ke satu arah tertentu.
Tapi dengan kita membuat begini, kita mendapat 2 kali daya yang akan menolak. Jadi ibaratnya ada 2 konduktor di sini ya. Di belah atas dan di belah bawah. Okey, dia boleh pusing macam tu dia boleh pusing. Okey, katakan macam ni. Macam ni dia boleh pusing macam ni. Dia boleh pusing macam ni. Okey, maksudnya satu ni tertolak ke belah bawah, tapi belah lagi satu tertolak ke atas. Macam tu. Kalau apa nanti dia boleh pusing terbalik macam ni dia boleh juga. Maknanya satu pergi atas, satu pergi bawah. Okey, nanti kita tahu lebih lanjut. Kita tengok yang ini. Jadi idenya sama, kita akan tempatkan bentuk ini tadi segi 4 tepat ni ke dalam medan. Rajah di sebelah menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian AB. Okey, AB dan CD. Ibarat ada 2 batang konduktor lah kat sini Gegelong pembawa arus. Interaksi antara medan magnet daripada gegelong pembawa arus dengan medan daripada magnet kekal seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini menghasilkan medan elektrik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di ini sebelah sini. Okey. Medan elektrik tersebut mengenakan daya pada bahagian gegelong AB dan CD masing-masing. Pasangan daya ini memutarkan gegelong itu. Kesan putaran gegelong pembawa arus dalam medan magnet adalah prinsip kerja motor arus terus. Okey. Okey, macam mana boleh jadi macam ini? Kalau tengok ini tadi dawai tadi kita ada macam ni dawai ni. Okey. Cikgu letakkan kat sini Okey. Macam ni lah. Okey. Jadi cuba tengok. Ini arus masuk. Okey. Ini arus keluar. Jadi kalau masih ingat macam mana kita nak tentukan arah daya, kita guna tangan kiri Fleming Satu masuk macam ni. Ini okey, masuk. Jadi masuk macam ni. Ini utara ke selatan Utara ke selatan. Jari tunjuk ini menggambarkan arah medan, kena tunjuk belah sana. Jadi cikgu terpaksa pusing buku ni. Tak mampu nak pusing tangan. Okey, macam ni Masuk macam ni. Okey, arah medan ke sana. Arah arus ke dalam. Okey. Tengok. Hasilan ini adalah hasil akibat daya ke arah atas. Macam mana hak ni dawai ni boleh keluar pula arusnya? Tengok ni. Belah kiri ni A ke B arus masuk. Okey, bila sampai sini mesti arus ni corner mai sini. Okey, masuk sini. Nampak? Jadi dah terbalik arah. Hak ni pi belah kiri ni pi atas. Bila masuk kanan dia pi bawah balik. Bila bawah kita tengok belah sini, kita nampak arus keluar. Titik macam tu arus keluar. Lagi sekali kita tempatkan kita punya jari tangan kiri Fleming ni. Okey, ini tunjuk arah keluar. Okey, ini arah medan. Tengok hasilan akibat. Ini adalah daya dia ke arah bawah. Itu idenya. Jadi medan elektrik yang terbentuk, yang hak ni terbih konduktor ni ke arah atas. Manakala konduktor belah ni diterbih ke belah bawah. Jadi dia akan terpusing macam itu. Okey, ada 2 daya ni. Okey, 2 daya ni. Macam ni, tekan. Yang belah kiri tekan atas, yang belah kanan tekan bawah. Okey. Kemudian dia akan kembali macam tu. Sama juga. Ditekan lagi. Kemudian ditekan lagi. Kemudian tekan lagi. Lama-lama berputar dengan laju kat sini kat tengah. Itu idenya.
Okey. Ideanya macam mana nak ubah daya tu kepada daya yang boleh memutarkan gegelung kat tengah. Mungkin kat sini kamu dah dapat idea macam mana mereka buat motor. Motor elektrik selama ni itulah dia. Jadi dan akhirnya ini adalah paksi putaran tengah-tengah paksi putaran. Okey, jadi akhirnya kita dapatlah motor. Jadi kita teruskan memberi arus, maka dia akan terus memberi kita putaran. Dekat motor ni lah, dekat ujung ni lah boleh pasang apa-apa. Ambil kesempatan pasang kipas ke, dapat kipas, dapat angin pasanglah generator ke apa, semua boleh, tak ada masalah. Okey, pasang blender, jadi boleh mesin apa nama bawang, cabai apa semua. Itu ideanya. Pasang dekat tayar boleh pusing. Simple je. Okey, simple je. Macam mana nak ubah tenaga elektrik kepada tenaga mechanical atau tenaga kinetik Motor arus terus. Peralatan elektrik yang kecil seperti mainan kanak-kanak, gerudi, mudah alih dan cakera keras. Komputer mempunyai motor arus terus yang kecil. Motor arus terus yang besar pula terdapat di dalam mesin seperti kenderaan elektrik, lift, penggelek di kilang. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Apakah prinsip kerja motor arus terus? Ni bila sebut prinsip kerja ni, kita nak tahu macam mana dia boleh menjadi motor itu, macam mana dia berfungsi Okey, step by step diterangkan dalam muka surat berikutnya. Rajah di bawah menunjukkan sebuah motor arus terus semasa separuh putaran yang pertama dan separuh putaran yang kedua. Komponen yang penting bagi sebuah motor arus terus ialah komutator. Okey, ini perkataan baru ni, komutator. Nanti kita tengok apa dia komutator tu. Yang berputar bersama gegelung segi empat tepat. Berus karbon yang bersentuhan dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Okey. Okey, kolom belah kiri untuk putaran yang pertama. Apa dia putaran yang pertama? Ialah ini duduk sini, kanan, kiri duduk kanan, kanan duduk kiri Itu macam ni. Okey, putaran yang pertama. Okey, nanti putaran yang kedua akan kembali pada asal balik Kembali pada asal. Okey, separuh putaran yang pertama. Okey, maksudnya konduktor AB ni macam mana dia boleh pergi duduk dan ambil alih di tempat CD ni, manakala CD pergi pusing dan ambil alih tempat AB ni. Okey, mari mulakan cerita. Berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Cuba tengok ni. Berus karbon ni anggap mudah saja. Anggap saja ini konduktor, yang gegelung ni hak merah ni pun konduktor. Senang. Jadi konduktor bersentuh dengan konduktor, arus boleh mengalir lah kan. Arus boleh mengalir lah sebab bersentuhan Tapi sentuhan ni special, bukan sentuh bateri terus kat situ tak boleh gerak dua-dua, tak. Sentuhan yang mana lingkaran ni, hak merah ni masih boleh bergerak, masih boleh pusing macam tu dalam keadaan ini kita panggil komutator merah dan biru ni. Jadi dia boleh bergerak, pusing, sentiasa menyentuh pada kedua-dua berus karbon ni, kiri dan kanan, bertujuan untuk tetap mengalirkan arus. Jadi arus akan mengalir daripada kabel ni positif masuk ke berus karbon, kemudian arus mengalir daripada berus karbon masuk
masuk ke komutator merah ni. Komutator merah ini dia memang dipatri, dilekatkan terus kepada konduktor yang belah dalam ni, wayar kabel belah dalam ni, dan terus naik ke atas dan pergi ke konduktor AB ni. Okey, jadi membentuk litar lengkap untuk arus mengalir, tak ada masalah. Jadi arus pun mengalir sampai sini. Berus karbon Y menyentuh separuh komutator biru. Okey, X sentuh merah, Y punya berus karbon sentuh biru. Okey, supaya arus yang sini tadi dia menjadi litar lengkap lah dan kembali dan sentuh biru ni, maksudnya arus boleh mengalir ke komutator biru ni pula, dan daripada arus komutator biru masuk pula ke berus karbon. Okey, dan kembali balik ke bekalan kuasa. Jadi lengkap lah, pergi dan balik dalam keadaan yang mana yang mana komutator bersama gegelung ini boleh putar di tengah-tengah. Berus karbon tak ikut putar lah, berus karbon tetap kat situ saja. Arah arus dalam gegelung A adalah A ke B, B ke C, C ke D. Okey, A ke B, B ke C, C ke D. Dan patah balik. Sisi gegelung AB, daya bertindak ke bawah. Okey, AB ni daya bertindak ke mana? Ke bawah. Macam mana tahu? Ini cuba try buat. Cuba try matching tadi. Cikgu takkan ceritalah, kamu dah tahu. Okey, ejahlah macam mana pun. Kamu akan dapati daya ni, jari ibu jari ni akan tunjuk ke bawah. Okey. Manakala kalau kamu tentukan pula daya yang bertindak kepada konduktor CD, okey, sama juga tangan kiri Fleming, kamu akan dapati ibu jari tunjuk ke arah atas. Jadi dah kena elok lah. Satu belah ni kiri ditekan bawah, belah kanan ditekan ke atas. Maunya tak pusing macam tu lah. Jadi pusing macam tu. Yang belah sini tekan bawah. Okey, daya ke bawah, belah sini tekan ke atas. Jadi nampak? Jadi pusing macam tu . Maka hasilnya gegelung berputar dalam satu arah. Okey, satu arah. Itu arah apa? Arah lawan jam. Tapi baru sekali begitu baru separuh. Baru separuh. Sebab tu nak separuh Habis bila sampai sini apa jadi? Okey, bila dah putar separuh macam ni apa jadi pula? Kita tengok. Okey. Sekarang konduktor AB asalnya di kiri sudah berada di kanan, dan sebaliknya CD sudah berada di kiri. Kita tengok apa jadi. Sekarang kita dah masuk fasa separuh putaran kedua. Jadi arah arus macam mana sekarang? Arah arus telah bertukar. Okey, asalnya arus dari C ke turun ke D. Tapi kali ini tidak lagi dah C turun ke D, tapi dari D ke C naik pula ke atas. Macam mana boleh terbalik? Sebabnya ini. Nampak? Biru ni pula kali ni bersentuhan dengan X, dan merah bersentuhan dengan Y. Dan arus masih sama daripada positif ke negatif. Jadi arus daripada positif pergi ke berus karbon X. X kali ini sudah bersentuhan dengan komutator yang kedua, iaitu warna biru. Dan biru melekat terus kepada konduktor yang ini belah kiri, dan naik. Dan itu pasal naik macam itu dan pusing macam itu. B ke C pun jadi terbalik. Asalnya B ke A asalnya ke atas, tapi kali ini pasal arus pusing lagu tu, B dia turun pula dari B ke A dan kembali ke bekalan kuasa negatif. Itu ideanya. Jadi tujuan komutator ini ialah untuk mendapatkan pertukaran kutub. Mendapatkan pertukaran terminal positif dan negatif. Itu ideanya. Itulah maksud komutator. Sebab tu komutator ini dipisahkan
Kalau kamu tengok tidak bersentuhan, komutator biru ni tak bersentuhan dengan komutator merah ni. Okey. Berus karbon X menyentuh separuh komutator biru. Berus karbon Y menyentuh separuh komutator merah. Arah arus dalam gegelung kali ini terbalik DCBA. Sebelumnya ABCD. Okey. Jadi sisi gegelung AB daya bertindak ke atas. Okey, AB yang asalnya AB daya bertindak ke bawah, tapi yang pasal AB dah duduk belah ni, maka sama macam ni yang asalan CD ni. Pasal arus turun bawah, hak ni pun arus turun bawah, ini pun turun bawah. Kalau kita guna tangan kiri Fleming, samalah, kita akan dapati AB ni ke arah dikenakan daya ke atas pula. Okey. Jadi daripada ini DC dia pusing macam tu. Okey. Sekarang ini dah jadi AB. AB pun sama juga, daya ke arah pusingan yang sama. Pusing lagi macam tu. Jadi pusing. Kemudian pusing lagi. Kemudian pusing lagi. Arah arus bertukar, pusing lagi. Arah arus bertukar, pusing lagi. Pusing. Itu. Macam tu lama-lama pusing dengan laju. Jadilah ia sebagai motor. Gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Itulah dia. Jadi lengkap. Separuh pertama pusingan lengkap, ditambah separuh putaran yang kedua, maka lengkap satu putaran. Kemudian dia akan kembali balik lah. Jadi putar balik. Daripada sini putar balik macam ni. Okey, putar lagi. Okey, kemudian putar lagi. Kemudian putar lagi. Kemudian putar lagi. Lama-lama ia terus berputar. Ia akan terus berputar sampai bila? Sampai selagi mana arus dibekalkan. Ia berhenti berputar bila arus sudah dimatikan. Ataupun magnet ini dijarakkan. Dijarakkan jauh. Jadi dah tak ada medan magnet, maka dah tak ada daya medan, tak ada dah lagi daya dikenakan sebab medan dah tak ada. Jadi itulah dia prinsip kerja motor arus terus. Kena sebut arus terus sebab kita pakai model arus terus punya arus. Terus ni apa maksud? Terus ni positif ke negatif, senantiasa positif ke negatif. Maksudnya arus terus bergerak ke satu hala sahaja. Okey. Kalau arus berlawanan dengan arus terus ialah arus ulang-alik. Arus ulang-alik ialah positif ke negatif, sekejap lagi patah balik. Negatif ke sekejap lagi patah balik. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Arus patah balik. Sekejap lagi patah balik. Negatif ni jadi positif. Jadi itu arus ulang-alik namanya. Okey. Ini maksudnya nak guna motor ni kita kena bagi dia bekalan kuasa arus terus. Kalau bagi arus ulang-alik, jawabnya dia putar jadi pelik. Dia putar pergi, dia putar kembali. Dia putar pergi, dia putar kembali. Okey, kita nak dia putar ke satu putaran saja, satu arah. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Okey, kali ni kita nak tengok macam mana kita nak boleh buat bagi dia putar dengan lebih laju. Okey, apakah faktor itu? Kalau kita tahu, bolehlah kita mencipta apa tujuan nak dapat laju sangat pusing motornya itu. Kita nak boleh guna kelajuan itu untuk buat alat pemutar skru atau gerudi macam ni. Perlukan putaran yang laju. Jadi mari kita lihat faktor yang boleh menambah kelajuan putaran. Gambar di sebelah menunjukkan sebuah alat mudah alih yang boleh berfungsi sebagai pemutar skru atau gerudi. Motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Kelajuan yang tinggi diperlukan apabila alat ini digunakan untuk menggerudi lubang pada dinding. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran sebuah motor elektrik? Okey.
macam biasa disusuli dengan aktiviti semestinya bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Binaannya pun simple sahaja. Kita ada bekalan kuasa, kita ada satu bar magnadur. Ni cara nak sebut magnet bar, magnadur, maksudnya magnet yang tetap. Okey, sentiasa adanya kesan medan magnetnya itu di sekeliling. Kita ada sedikit binaan kerangka ini. Kalau kamu tengok dipanggil klip kertas, klip kertas sahaja untuk kita bina sebagai pencangkok supaya kita boleh sangkutkan gegelung dawai kuprum, letak di betul-betul di atas kedua klip kertas tu, yang berbentuk cangkok macam tu. Jadi ideanya kita boleh dia boleh pusing sini, dia boleh putar ni sebab dia tak ikat, dia tak patri kat situ. Jadi dia dengan mudah kita boleh buat macam tu. Nanti dia akan putar macam tu dengan mudah. Jadi asalkan dia punya hujung dua kaki ni bersentuhan, supaya ideanya supaya arus boleh lalu. Itu saja, tanpa kita ikat mereka dengan kuat. Biar longgar, tetapi asalkan arus boleh lalu. Kemudian kita nak buat apa? Kita hidupkan bekalan kuasa. Kemudian kita lihat apa akan berlaku. Terus cikgu beritahu sesuatu akan berlaku, iaitu gegelung akan berputar. Okey, berputar ke satu arah. Okey, sebab macam mana berputar tu samalah. Kita ada medan magnet, kita ada arus, dan arus itu melalui gegelung ini. Jadi apa akibatnya? Akan berlaku daya ke atas konduktor. Jadi tertolaklah satu bahagian ni, lama-lama berputarlah. Okey, cerita yang samalah macam tadi tu. Okey. Cumanya dia akan berputar dengan kelajuan yang rendah. Sebab kita laraskan voltan pun rendah. Jadi cuba kita tinggikan voltan ni. Bermaksud kita tinggikan arus yang lalu. Jadi apa akan berlaku pada kelajuan putaran? Iaitu gegelung ini berputar dengan lebih laju, mengikut berapa tinggi arus yang kita bagi pada dia. Lebih tinggi arus, lebih laju putaran. Jadi kita datang pada kesimpulan bahawa menunjukkan bahawa kelajuan putaran motor elektrik bertambah apabila arus dalam gegelung bertambah. Okey. Kemudian selain menambah arus, kita boleh tukar ni, tarik medan magnet ni bawa keluar bubuh magnet yang lebih kuat pula. Contohnya neodymium, lebih kuat medan magnetnya. Kita dapati dia berputar dengan lebih kuat juga untuk arus yang sama, voltan yang sama. Sebab kita tukar magnet, kita guna magnet yang lebih kuat. Okey, jadi faktor kedua ialah kekuatan medan magnet bertambah. Maka bertambahlah kelajuan putaran. Okey, tambahkan kekuatan medan magnet. Maksudnya guna magnet yang lebih kuat lagi. Dan ada faktor yang ketiga ialah gegelung dengan lebih banyak lilitan digunakan. Maksudnya lilitkan lebih banyak. Okey, kalau macam ni baru lilit 2-3 saja ni, lilit pusing banyak lagi biar lebih banyak gegelung. Okey. Tu maksudnya konduktor, bertambahnya konduktor, maka bertambahnya konduktor yang nak ditolak. Okey, kalau satu konduktor, satu daya tolak dia. Kalau dua konduktor, dua daya tolak dia. Kalau 10 konduktor, jadi 10 daya lah dapatnya. Makanya lebih kuat dia pusing. Jadi ingatlah ada 3 cara faktor yang kita boleh ubah suai untuk tambah kelajuan putaran.
Okey, teruskan. Semasa menjalankan aktiviti 4.7, anda mungkin terjumpa motor elektrik yang tidak ada komutator dan berus karbon. Apa dia ni? Aktiviti 4.7, tujuan mengkaji motor arus terus yang boleh diperoleh dalam alat-alat terpakai untuk mengenal pasti susunan gegelong dan komutator. Ya, satu aktiviti yang bagus Jadi kamu boleh geledah alat-alat yang dia ada, kamu tahu ada motor di dalamnya. Okey, apa ni, rongkah. Adakah rongkah? Katanya boleh tangan-tangankan alat permainan adik kamu tu, kereta mainan apa semua. Okey, tapi yang dah tak guna lah. Okey, untuk kita tengok dia punya binaan dalaman, terutamanya gegelong dan komutator. Boleh buat, boleh tengok. Tak ada pergi beli satu dekat pasar malam. Semasa menjalankan aktiviti itu, anda mungkin terjumpa motor elektrik yang tidak ada komutator dan berus karbon. Ini pelik Macam mana boleh tak ada tapi boleh jadi motor, boleh putar. Sebab ada sebab dia. Motor seperti ini dikenali sebagai motor tanpa berus. Brushless, bahasa Inggeris brushless motor. Okey, brushless motor. Macam mana nak sebut tu? Okey, motor tanpa berus lah. Gambar foto di bawah menunjukkan motor tanpa berus dan motor berberus. Apakah kelebihan motor tanpa berus? Okey, ini adalah motor tanpa berus. Okey, magnet di belah luar ni dan gegelong di belah dalam. Okey, terus kita dapati tak ada berus lah. Okey, macam mana boleh tak ada berus tu? Dan hak ni model lama, ini model baru. Ini model lama. Okey, yang ni ada berus sebab ada komutator. Bila ada komutator, kena ada satu konduktor yang sentiasa bersentuhan, konduktor itulah dipanggil berus. Okey, berus karbon. Okey. Okey. Aktiviti 4.8, tujuan mengkaji dan melaporkan kelebihan motor tanpa berus berbanding dengan motor berberus. Jadi kita terus kepada dia punya kesimpulan. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara motor tanpa berus dengan motor berberus. Perbandingan antara motor tanpa berus dengan motor berberus. Motor tanpa berus di sebelah kiri, motor berberus di sebelah kanan. Kita tengok dulu mereka punya persamaan, iaitu terdapat magnet dan gegelong. Ini wajiblah bagi dua-dua jenis ni. Kita kena ada magnet, kita kena ada gegelong. Yang kedua, persamaan kedua, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Okey, dua-dua ini guna daya magnet untuk hasilkan putaran. Okey, betul. Itu persamaan. Kita tengok pula perbezaan. Apa perbezaan kedua-dua jenis ni? Untuk motor tanpa berus, gegelong pegun. Gegelongnya pegun. Magnet yang berputar. Oh wow, terbalik Kalau yang jenis motor berberus, magnetnya yang pegun. Okey. Magnet yang pegun, magnet ni duduk belah luar. Tetapi yang di tengah ini berputar. Okey, yang di tengah ni, iaitu semua ni berputar. Tapi yang ini, yang di tengah ini tidak berputar. Yang berputarnya, maksudnya gegelong kat tengah ni tak berputar. Macam ni gegelong kat tengah berputar. Yang ini
Gegelung tak berputar, diam. Yang hak berputar ni magnet hak luar ni yang berputarnya. Oh, itu ideanya depa terbalik, buat terbalik. Okey. Yang kedua, untuk motor tanpa berus, tiada berus karbon. Okey. Maka tiada geseran antara berus dengan komutator. Untuk yang ada guna pakai berberus, berus karbon bergeser dengan komutator dan mengalami kehausan. Okey, betul. Lama-lama geseran tu akan menyebabkan, sebab dia pusing kuat, laju lama-lama, dan motor ni pun digunakan lama, bertahun. Lama-lama, ya kamu tahu, geseran akan mengakibatkan haus. Jadi maksudnya berus karbon ni akan jadi semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Belah ni pun sama, semakin pendek sebab haus. Bila dah habis, jadi siapa lagi yang nak sentuh komutator ni? Maka motor ini pun mati. Dah tak boleh buat apa, melainkan dapatkan tukaran berus yang baru. Tiada percikan bunga api pada komutator. Okey. Terdapat percikan bunga api pada komutator. Jadi benda yang dua logam bersentuhan dan sedang mereka boleh bergerak di antara mereka, sesama mereka, maka pastinya akan ada percikan api. Okey, tapi pasal model ni dia tak pakai berus, maka takkan ada percikan api lah. Jadi itu beza yang berikutnya. Yang keempat, bezanya bunyi yang lemah semasa motor beroperasi. Bunyi yang lemah maksudnya bunyinya tak berapa kuat. Bunyi pusingan tu tak berapa kuat. Okey, tapi motor tu pusing dengan laju lah, tak ada masalah. Tapi hak ni bunyinya sangat kuat secara semasa motor beroperasi. Macam mana boleh dapat bunyi yang kuat? Kan geseran. Okey, dua besi belaga satu sama lain. Tidakkah menghasilkan bunyi yang kuat? Tidak macam ini. Okey. Maka bunyinya yang lemah untuk motor tanpa berus. Jadi yang mana satu yang bagus untuk kita gunakan, untuk kita bina motor di zaman sekarang ni? Okey. Ini model lama, motor berberus. Ini model baru. Jadi tamatlah sudah. Ini ada sedikit aktiviti untuk kamu bina sendirilah motor. Cuba try buat bina sendiri dengan mudah. Nak tahu macam mana bina dengan mudah, tengok dekat YouTube lah. Macam mereka buat mudah je. Hanya satu sel kering, sedikit dawai, sudah, dan satu bar magnet sudah cukup untuk bina motor. Boleh tengok dekat YouTube. Sangat menarik, boleh cuba sendiri. Dan kita akhiri topik ini dengan praktis formatif 4.1. Soalan nombor 1, dengan bantuan gambar rajah berlabel, jelaskan maksud medan lestik. Okey. Lukislah medan lestik ni macam ini baliklah. Okey. Nak lukis dua macam ni pun boleh. Satu mesti masuk, satu mesti keluar. Okey, buat dia punya ni. Lepas tu buat lagi gambar rajah hak ni pula. Ini sebelum arus dilalukan. Hak ni selepas arus dilalukan. Okey, kena lukis. Mula-mula kena lukis medan ni bagi straight. Yang kedua kena lukis ni pun kena lukis ni, gegelung ni. Gegelung medan hak yang konduktor ni punya, sebab arus lalu. Pun kena lukis. Wajib lukis dua jenis medan. Medan oleh bar magnet ni, dan medan yang terhasil oleh kerana arus lalu dalam konduktor. Okey. Kemudian kena lukis medan lestik, iaitu medan yang hasil gabungan kedua-dua medan tu menyebabkan herotan kepada medan tu. Kena buat dia melengkung ke atas, melengkung ke bawah.
Maksudnya ini getah akan tendang konduktor ni ke atas, hak ni getah ni belah atas akan tendang konduktor ni ke bawah. Kena buat macam ni lah. Belajarlah buat lukisan. Jangan lupa labelkan anak panah untuk medan magnet daripada utara sentiasa menunjuk ke selatan. Dan jangan lupa anak panah untuk medan konduktor. Ingat lagi macam mana nak tentukan, ialah genggaman tangan kanan atau kiri ni. Genggaman kita pakai tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan. Okey, untuk mendapatkan arah medan konduktor apabila arus dilalukan. Okey, yang ni keluar. Jadi ibu jari ni tunjuk arah apa ni, arah arus. Okey, dan tengok 4 jari lagi menunjukkan arah putaran medan konduktor. Atau boleh tunjuk yang satu tu saja, mana dia, yang ini saja. Okey, ambil yang ni lah, mudah, satu je. Okey, lukis ini, kemudian lukis ini. Belajarlah lukis. Itu cara nak jawab soalan nombor 1. Dua, rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan daya ke atas konduktor pembawa arus. Okey, ni susunannya. Kemudian soalan, apakah arah arus dalam okey, dalam dawai kuprum XY ni, XY, apabila suis bekalan kuasa arus terus dihidupkan, apakah arah arus? Okey, kita kena tengoklah. Arah arus ialah dari positif ke negatif. Maksudnya daripada positif lalu kat sini, kemudian bersentuhan dengan X ni, naik. Okey, masuk ke konduktor XY ni, kemudian Y ni pula bersentuhan dengan landasan balik dan kembali ke plat negatif. Jadi arah arus itu ialah dari X ke Y lah. Okey, itulah jawab macam tu. Arah arus dalam dawai kuprum XY daripada X ke Y. Okey. B, terangkan gerakan dawai kuprum XY dan nyatakan arah gerakan tersebut. Terangkan gerakan dawai, okey, dan nyatakan arah. Okey, ini kita kena guna apa? Hukum tangan kiri Fleming lah. Okey, kita tengok arah arus X ke Y tadi kan. Maksudnya jari ni, jari tengah ni, kita tunjukkan ke mana arah arus. Yang jari telunjuk ni utara ke selatan, tunjuk ke arah atas. Okey, macam tu. Dan tengok ni, ini adalah jari akibat daya yang terhasil, menunjuk ke arah mana? Menunjuk ke arah sini. Maksudnya X dan Y ni, konduktor ini terpelanting ke sini. Jadi nak jawabnya, terangkan gerakan dawai, iaitu kamu jawab konduktor dawai kuprum XY akan bergerak ke tengah landasan. Ini landasan. Okey, akan bergerak ke tengah landasan atau ke depan landasan. Dan nyatakan arah gerakan tersebut. Okey, arah gerakan ialah ke tengah landasan lah. Ke tengah landasan tu adalah arah. Okey. Okey. Dan nyatakan arah. Terangkan gerakan dawai. Terangkan gerakan ialah XY akan bergerak, menggelosor di sepanjang landasan. Okey, dawai kuprum XY akan menggelosor di sepanjang landasan.
arah gerakan menuju ke arah tengah. Menuju ke arah tengah. Macam itulah lebih kurang terang. 3. Menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor. 3 faktor. Alah, senang baru tadi. Yang pertama ialah apa? Kita tambah kuat arus. Okey, yang kedua kita tambah kuat kekuatan medan magnet. Yang ketiga ialah kita banyakkan gegelung. Okey, sebab putaran motor ialah terbina daripada gegelung. Jadi gegelung tu boleh buat sesuatu, kita banyakkan lagi lilitan, kena sebut ni lilitan gegelung. Okey, banyakkan lilitan, bukan banyakkan gegelung, banyakkan lilitan gegelung. Okey. Dan 4A, banding dan bezakan struktur motor berberus dengan motor tanpa berus. Banding dan bezakan struktur motor berberus. Bila sebut banding beza ni, banding ialah kita sebutkan persamaan. Okey, beza ialah kita sebutkan perbezaan. Ini yang kita dah buat tadi ni. Ni ini banding, kita sebutkan, kita cerita dia punya persamaan. Bila beza, kita sebut dia punya perbezaan. Ni jadi tulis ni sajalah. Okey, buat kotak macam ni pun boleh, tak apa. Tapi pasal dia tanya struktur motor. Dia tak tanya jalan cerita tu, dia tanya binaan. Binaan sebut yang binaan sajalah. Ni macam ni binaan boleh sebut. Ini tak payah. Ini tak payah sebut sebab dia bukan struktur, dia cuma jalan cerita saja. Yang ini gegelung pegun magnet berputar. Ini boleh cerita. Okey, ini struktur. Ini boleh cerita, ini struktur. Yang ni tak ada berus kabel, yang ni ada. Dia ada percikan api ini tak payah cerita. Ini menceritakan kejadian yang berlaku, penerangan, bukannya struktur. Bunyi yang lemah, ini pun menceritakan akibat yang berlaku dan bukannya cerita pada struktur. Okey. B, nyatakan 2 kelebihan motor tanpa berus berbanding dengan motor berberus. 2 kelebihan motor. Pertama, yang ambil yang ini Pertama, tiada percikan bunga api. Yang kedua, boleh ambil 3 ni. Apa nama? Okey, tiada percikan bunga api. Kemudian bunyi yang perlahan sahaja. Okey. Dan boleh ambil sebut ni juga ni, bahawa motor tanpa berus tidak perlu tidak akan mengalami kehausan kerana tidak ada karbon, tidak ada berus karbon. Okey, boleh sebut juga. Jadi tamatlah sudah subtopik ini. Jika perlu ulanglah sampai Allah bagi faham. Okey, teruskan buku kerja. Jika ada soalan, boleh contact cikgu, boleh message cikgu, tanya. Cikgu, insya-Allah cikgu jawab. Pastinya cikgu cuba jawab. Assalamualaikum.